Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan dasar-dasar dan hala tuju pendidikan di Malaysia. Ahli kumpulan 6 terdiri daripada 5 orang. Yang pertama, Anis Zulaika binti Abdul Rahim. Yang kedua, Nur Azlin binti Ismail. Yang ketiga, Siti Nur Atirah binti Sulaimi. Yang keempat, Rabiatul Humira binti Hamid. Dan yang kelima, Nur Zulaika binti Uthman. Kami merupakan pelajar dari ISMP Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Hubung kait di antara falsafah pendidikan, dasar pendidikan dan sistem pendidikan. Falsafah pendidikan. Falsafah merupakan hasil pemikiran yang mempertimbangkan pelbagai soalan dari pelbagai sudut serta melihat gambaran besar yang menyentuh persoalan itu. Sebagai contoh, falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Seterusnya, dasar pendidikan. Daripada falsafah, barulah dasar digubal. Dasar merupakan formulasi idea-idea sebagai panduan atau tindakan. Pelaksanaan sesuatu dasar membabitkan persoalan perundangan. Contoh dasar pendidikan ialah Dasar Pendidikan Percuma DPP. Sistem pendidikan. Apabila sesuatu dasar sudah termaktub, maka sistem pendidikan yang didirikan bagi melaksanakan dasar dan falsafah tersebut. Sesuatu sistem mempunyai komponen yang rumit dan kompleks. Pelaksanaan sistem yang berjaya apabila semua komponen saling bergabung dan menyokong antara satu sama lain. Seterusnya, sistem pendidikan yang dimaksudkan ialah pendidikan peringkat prasekolah, rendah, menengah dan khas. Kesimpulannya, falsafah, dasar dan sistem pendidikan walaupun dilihat secara berbeza dengan fungsi yang berbeza, tetapi hakikat pelaksanaannya adalah satu. Ketiga-tiganya saling berhubung kait ke arah pelaksanaan pendidikan yang sempurna dan mencapai matlamat yang dihasratkan. Seterusnya, kepentingan dasar-dasar pendidikan terhadap pembangunan pendidikan yang berjaya. Yang pertama, dapat melicinkan tata cara pendidikan. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Dan yang ketiga, mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral dan disiplin. Implikasi pelaksanaan dasar-dasar pendidikan di Malaysia terhadap pembangunan insan dan negara. Yang pertama, implikasi terhadap pembangunan insan. Melalui dasar PPSMI akan melahirkan rakyat Malaysia yang boleh menguasai ilmu sains, matematik, teknologi dan bahasa Inggeris untuk mampu berdaya saing. Yang kedua, melalui dasar 60-40 pula dapat membentuk rakyat yang berketerampilan, berfikiran saintifik dan progresif, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, dasar sekolah selamat akan membentuk sasiah pelajar melalui disiplin yang mantap dan sentiasa menjaga keselamatan diri. Yang seterusnya, implikasi pelaksanaan dasar-dasar pendidikan di Malaysia terhadap pembangunan negara. Yang pertama, dasar MBM-MBI akan mencipta negara berpenduduk bijak yang dapat membantu memacu pembangunan ekonomi negara yang berasaskan pengetahuan. Yang kedua, dasar 1M1S pula akan menggiatkan penlibatan pelajar dalam acara sukan dan kokurikulum serta menaikkan mutu sukan negara. Yang ketiga, dasar pendidikan percuma pula
dapat melahirkan ramai generasi berpendidikan dan mampu membangunkan negara. Seterusnya, menilai pelaksanaan satu dasar pendidikan di Malaysia dari aspek pelaksanaan dan pencapaian. Yang pertama, bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama, mewujudkan kurikulum yang sama, melaksanakan sistem peperiksaan yang seragam, pendemokrasian pendidikan, memperkenalkan konsep sekolah wawasan dan menggerakkan semula program rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Seterusnya, pencapaian pendidikan. Yang pertama, menyatukan murid berbilang kaum. Yang kedua, menyediakan tenaga kerja yang mencukupi bagi memenuhi keperluan masyarakat dan ekonomi. Yang ketiga, memupuk perkembangan kebudayaan ekonomi, sosial dan politik. Dan yang terakhir, membina sistem pendidikan yang memenuhi kehendak dan keperluan negara. Seterusnya, pencapaian pendidikan. Yang pertama, menyatukan murid berbilang kaum. Yang kedua, menyediakan tenaga kerja yang mencukupi bagi memenuhi keperluan masyarakat dan ekonomi. Yang ketiga, memupuk perkembangan kebudayaan ekonomi, sosial dan politik. Dan yang terakhir, membina sistem pendidikan yang memenuhi kehendak dan keperluan negara.